Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, ayat yang ke-19. Ayat 19, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 439. Kita mula dengan ayat 19. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Allahu Akbar. Perjalanan kisah Nabi Yusuf, para pelajar tanda hadza huwal faslus tsalis. Ini adalah kisah episod yang ketiga dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf. Kita ingat lagi lah, episod yang pertama dia jumpa dengan ayah dia, Yaqub. Inni ra'aitu, dia mimpi. Kemudian pergi kepada episod yang kedua, adik-beradik dia buat muamarah, buat konspirasi, macam mana nak jauhkan Yusuf ini daripada ayah. Ada hak kata bunuh, ada kata biar dia duduk di padang pasir. Abang dia kata, dah kita letak dalam telaga. Kebetulan dekat dengan kapur dia tu ada telaga. Telaga yang diguna oleh para musafir. Habislah Yusuf duduk dalam telaga. Lama mana duduk dalam telaga? Khilaf ulama tafsir. Ada yang mengatakan makasa fil bi'ri thalathata ayyam. Ada kata duduk dalam telaga tu 3 hari. Sejuk 3 hari dalam telaga. Bukannya senang kan. Jadi mari orang musafir, pengembara mari dari perjalanan dari Madian, kampung Syuaib, Madian, nak pergi ke Mesir. Berhenti di telaga ni tempat orang ahli-ahli musafir. Kalau zaman kita ni R&R, bahasa kata
RNA ni dia ada telaga, dia ada tempat rehat situ. Jadi dia nak pergi ambil air. Bila nak pergi ambil air, ni cerita ni tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih, cuma disebut oleh ahli ulama tafsir. Kita pun sebagai selingan lah, orang kata berapa hari. Riwayat adanya beginilah, dia kata salah satu ayam. Habis dia tak makan ke? Diceritakan bahawa abang dia Yahuza hak cerdik sikit di kalangan 10 orang tu, hak tak benarkan anak adik dia ni dibunuh. Kan dia bagi cadangan tak ada telaga, katanya dia yang pergi holo tali, holo makanan ke Yusuf dalam telaga. Wallahu alam. Ini di antaralah kan kata di Muhammad bin Ishaq dalam riwayat dia kata jalasa akhu ikhwatuhu, duk tunggu tepi telaga tu, duk situ ya buat dia. Mana dia tahu adik dia lah tu. Tapi tak boleh nak memikir dalam masa 3 hari nak pergi kara semula awak balik. Nah. Oh ya abah minta maaf lah. Baju apa tak cari tu, tak mati-mati pun Yusuf. Tapi kita tak boleh nak kalu banyak. Sebab perkara ini liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ketetapan Allah Taala, Tuhan letak dah gezet dah benda ni akan jadi lagu ni. Tak sedih lah kitanya. Kita sedih ni yalah, tapi perasaan naluri manusia tu yang berasa lah juga. Dah budak kecil, khilaf ulama sini ni, kecil ke besar tu, ada kata 7 tahun, ada kata 6 tahun, ada kata 17, wallahu alam. Kalau tengok ke orang kara telaga, dia boleh gantung dengan tali akak gitu tu, maknanya kecil lah budak tu. Jadi itulah. Cuma kita kena hati-hatilah sebagaimana kata di para ulama. Dia kata Allah Ta'ala tak sebut nama siapa, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Siapa dia kata? Dia tak sebut. Yang pentingnya ada adik-adik tu hak jauh, hak baik sikit di kalangan yang 10 orang tu. Mana bagi idea jangan mati. Kalau dia telaga ni ada juga peluang dia nak hidup, panjang lagi masa dia kan. Kemudian lepas pada ni, siapa dia yang ambil dia? Siapa yang jual dia? Apa nama Aziz Misra, pegawai besar, pegawai tinggi Mesir tu? Semua tu tak sebut nama. Jadi ini kata di para ulama, kita pun tak usah duk sibuk-sibuk lah mencari-cari nama. Jumpa je nama. Dalam kitab-kitab tafsir hak suka bawa cerita, ada nama-nama tersebut. Tapi para ulama kata al-ibrah, mengambil pengajaran tu lebih besar daripada mencari orang. Mencari pengajaran, mengambil pengajaran lebih besar dari mencari orang. Kalau tidak kita duk sibuk. Oh, nama adik-beradik Yusuf ni nama berapa? Jadi yang kita tahu je demo ni telah buat konspirasi campur Yusuf dalam telaga. Baik. Itu mukaddimah supaya kita nampak kronologi episod perjalanan hidup Nabi Yusuf yang panjang. Ini baru keluar dari telaga. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. Allah. Dan semasa Yusuf dalam pergi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan, kata di riwayat ini dari Madian nak pergi ke Mesir. Mana memang mereka ni alah ke Mesir dah. Yusuf pun akan membesar di Mesir dan akan diberi tamkin, kuasa memerintah Mesir. Jadi sedang molek tu. Orang panggil fitri, dalam bahasa budak-budak ni on the way dia kata. Nak pergi lah ke Mesir. Dia pun berhenti di RNA dia lah, tempat ambil air. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Jadi iyalah, tak kira semua nak cari air, maknanya berhenti sepak. Pergi ambil air. Bila dia pergi, oh ni telaga. Fa'adla dalwah. Lalu ia pun mengholorkan timbanya. Holor timba, bila masuk apa ni, tali dalam telaga, Yusuf tengok ada tali, dia pun pegang. Dia pegang, berpegang dia kepada
Yusuf tengok tali dia bergantung pada timba, pegang ke timba air tu. Berat ni. Ini kata yang dikatakan umur dia kecil. Tengok dalam dia berkata, "Oi, qala ya Bushra, hadza ghulam." Oi. Gitulah kita. Ini sungguh mengembirakan seorang budak yang cantik, yang comel. Ni aku boleh budak comel dalam telaga ni, mari mana ni? Pelik. Sudah. Ghulam, dia panggil ghulam di sini, maka para ulama tafsir kata di Abu Hayyan rahimahullah taala, walladhi yazhar, kalau kita tengok kepada cerita ni menunjukkan bahawa Yusuf kana saghiran, budak. Umur dia ketika itu 7 tahun. Waqila 6, ada kata 6 tahun. Kata di Ad-Dhahak, wa yadullu ala annahu saghiran, yang evident ataupun dalil bukti menunjukkan dia tu kecil, mana ayah dia tak harap nak kata wa akhafu an yakulahu zu'ab, budak ni makan dia serigala kan. Kalau hak sadah, mana dia sendiri tu boleh lawan serigala ya, macam abang-abang tu. Wa yarta wa yal'ab, kita bawa dia main, kami jaga. Itu menunjukkan dia kecil. Ini perbahasa para ulama tafsir kan. Dan orang yang bawa air tadi pun dia kata haza ghulam Bushra, budak ni Bushra, haza ghulam itu menunjukkan kecil. Siapa di Mesir, Aziz Mesir pula kata asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, kita ambil buat anak angkat lah. Budak ni dah lah comel, nampak juru ni, ambil awak anak angkat. Itu dalil-dalil menunjukkan bahawa Yusuf kecil. Yang paling besar setakat yang ana jumpa dalam riwayat ni kata 17. Tapi Abu Hayyan di sini rahimahullah dalam tafsir dia mentarjihkan 7 tahun. Qila 6, ada kata 6 tahun. Dan logik pun logik dengan apa ni, maklumat-maklumat yang ada tu, dia tu masih kecil. Kita kata wallahu alam, itulah riwayat yang ada. Wa asarruhu bida'ah. Setelah itu ni hak dia ambil air tu, setelah mengetahui hal itu, dia tengok budak comel, saudara-saudara pun datang. Pulaknya mana dalam riwayat kita ni, tafsir pimpinan ni dia tengok riwayat yang ada, dia pilih. Jadi dia kata adik-adik dia pun tengok, ada orang ambil dah Yusuf, mari kita pergi. Konon-kononnya lah. Mereka pun datang, wa asarruhu, mereka sembunyi. Ini dia di sini panjang perbahasannya, wa asarruhu bida'ah. Siapa dia sembunyi keadaan Yusuf ni? Dalam pimpinan ni kata adik-beradik dia datang. Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya. Jadi dia kata, ni budak kita ni lari. Lari. Dia mari mengaku kepada siapa? Mari mengaku kepada orang yang dia ambil Yusuf dalam telaga tadi. Pasal itulah dikatakan mereka ni tak jauh daripada telaga. Dia duduk kemah situ ya, dia duduk tunggu. Ayah dia tak mari dah. Kalau ayah dia mari, jumpa mu dia sini ni, kata mati dah. Jadi maka itu sembunyi. Dia mari mengaku. Ada kata hak sembunyi ni keadaan Yusuf ni, ni hak jumpa dia ni. Orang yang jumpa dia tu, dia ni sembunyi. Sebab apa? Sebab dia nak pergi jual. Budak comel ni laku ni, ambil cepat-cepat. Kalau jumpa budak porang, kata orang tak, duk main air, duk main ingom terabur gaya tak kan. Jadi ada kata adik-beradik dia yang sembunyi keadaan sebenar Yusuf, mari mengaku ini hamba dia, aku nak jual ada budak ni nakal ni, mari jalan dalam jat telaga tu ni kan, jual. Ada kata yang sembunyi itu siapa? Sayyaratun. Sayyarah maknanya sayyarah tu
pengembara tadi. Ahli-ahli perniagaan tadi. Baik. Wa asaru bida'ah ay wa ja'aluhu bida'atan min jumlati tijaratihim, dan mereka jadikan dia ni salah satu daripada barang perniagaan. Orang zaman dulu dia jual hamba ni biasa je, macam jual lembu kan. Dia panggil boleh jual beli hamba tu. Jadi dia masuk Yusuf ni dalam barang perniagaan, nak pergi jual di Mesir. Mari budak naik kereta aku. Jadi dua lah situ ceritanya. Bida'ah. Baik. Asarruhu ay akhfahu. Ada katanya puak-puak jumpa air tadi sembunyi Yusuf ni daripada geng dia tu, daripada kumpulan ahli-ahli perniagaan lain. Yang penting dia nak ke dia. Dia mahu untuk dia saja. Katamu amrahu. Mereka tak bagi tahu pun ada budak. Cuma hak tepik tadi tu 2-3 orang hak cari air ni sembunyi. Tak tahu dia masuk dalam guni ke masuk dalam apa. Itu kerja kita. Kita pun jangan nak cari Israeliat banyak sangat. Kalau cari jumpa. Ada setengah-setengah kitab tafsir ni ada belaka dalam tu. Gila cari nak cari apa. Nama anjing Ashabul Kahfi pun jumpa. Nama hak kara Yusuf dalam telaga pun jumpa. Tapi kita tak perlu pada kisah Israeliat banyak sangat. Selingan sikit-sikit orang panggil nak tahu episod cerita setakat tu bolehlah. Baiklah. Tuhan kata apa? Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan bi Yusuf. Apa yang mereka buat ke Yusuf, Tuhan tahu belaka. Kenapa boleh buat? Habis, kenapa Allah Ta'ala tak selamatkan Yusuf? Nah, ini timbul soalan lah. Lakinnahu in Allah taraka taghyir zalik. Allah Ta'ala tak ubah dah perjalanan episod Yusuf ni. Liyamdiya fihi wa fihim qadarahu sabiq. Nak berlakunya takdir Allah SWT yang telah ditetapkan. Yusuf akan jadi gini. Tak boleh nak buat apa dah. Boleh je Tuhan nak selamat dia, taklid kaya dia boleh. Buat balik juga, tapi lama masa tu. Berapa lama masa? Saya kata wallahu alam, ada kata 80 tahun. Jarak nak jumpa balik dengan ayah dia. Kita kata wallahu alam lah. Baik. Bila dia jumpa, adik-beradik dia mari. Dua lah. Ada kata adik-beradik dia tu jual. Ada kata ni sayyarah ni jual secara murah-murah. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Allahu akbar. Belah hati juga kita. Walaupun kita cerita Yusuf ni kita baca beratus kali dah lah dah. InsyaAllah 1000 kali dah kali. Daripada bodoh lagi duduk mengaji Quran ni. Tapi setiap kali kita lalu peristiwa-peristiwa ini, kita akan terasa hati. Sebab itulah Al-Quran ni hidup bagi hati yang hidup. Kalau hati yang mati, mari katok dengan Quran atas kepala, tak bangun-bangun juga kan. Tak usah kata baca Quran, kita ambil Quran bok atas kepala dia pun tak rasa apa. Jadi kita nak biarlah dhamir al-hayy, hati yang hidup. Dan setelah berlaku perundingannya, maka menjualnya dengan harga yang murah. Allahu akbar. Siapa dia jual di sini? Katanya adik-beradik dia jual. Dia kata ni hamba aku ni, lari. Ambil ambil. Beberapa dirham sahaja bilangannya, subhanallah, murahnya lah. Samanim bakhsin, mana harga yang sangat murah, tidak harga berpatutan. Tengok nota di bawah. 385 dirham ialah wang perak zaman dulu. Kalau dinar itu wang emas. Dinar duit emas. Dirham duit perak. Lepas tu satu lagi dia panggil fulus. Fulus ni kalau kita agak duit sen, duit kecil-kecil. Itu dia panggil fulus. Lepas tu setelah bila orang muflis, orang tak ada hutang banyak, duit tak ada, dia panggil muflis. Orang yang ada duit fulus je ada. Tapi kita ni kalau sebut fulus makna duit secara umum kan. Baik. Berapa banyak dia jual? Tengok perbincangan sikit.
Wa syarahu bisamanin bakhsin ba'as sayyaratu Yusufa. Ulama tafsir kita muharrar dia pilih yang jual tu sayyarah. Sayyarah ni maknanya pengembara tadi lah, dengan harga yang sedikit. Allahu akbar. Wa mimman ikhtara, ulama tafsir yang mengatakan penjual itu sayyarah. Ada anak pun tak terjemah dah perkataan sayyarah ni pengembara tadi. Hok jumpa dia telaga ramai di antara Ibnu Juzai, Abu Hayyan dan lain-lain ulama mengatakan yang jual itu sayyarah. Ulama salah yang kata Qatadah wal Hasan. Pandangan yang kedua, kena tulislah. Waqila, kita ni kalau kita belajar kitab ni, hak mula-mula tu hak kuat. Patut qila tu ada pandangan yang kedua, innal ladzina ba'u Yusuf hum ikhwatuhu. Hak jual Yusuf ni adik-beradik dia. Ini pandangan Ibnu Jarir As-Sam'ani, Qurtubi dan lain. Dia kata Yusuf dijual oleh adik-beradik dia. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir cuba nak jamak riwayat. Nak jamak di antara siapa dia manil ladzi syara, siapa dia hak jual Yusuf ni? Adik-beradik ke sayyarah? Qala Ibnu Katsir rahimahullah, lamma istash'ara ikhwatu Yusuf. Adik-beradik Yusuf ni duk tunggu situ. Bila dia tengok orang mari ambil adik dia dalam telaga, sudah lahiquhum, berlari pok dia mari. Hey, haza ghulamuna, ini hamba kami ni. Abaqa minna, lari. Duk sini. Melakon lagi. Kat sini rupanya engkau. Begitulah ibaratnya. Biarlah. Engkau nak tak? Dia tanya kepada Sayyarah. Nak budak ni? Nak. Fasyarahu bisamanin bakhsin. Ambil cepat. Sembunyikan dia. Keluarkan dia daripada bumi kampung kami ni. Yang pentingnya, dia jual murah tu supaya Yusuf ni dia bawa lari daripada negeri kampung mereka pergi ke Mesir. Itu Ibnu Katsir jamak di antara dua. Habis sampai di Mesir, sekali lagi Sayyarah syarahu bisamanin bakhsin, dia jual pula dengan harga yang murah sebab dia sembunyi barang ini, budak ini daripada geng dia. Jadi kata orangnya masing-masing nak melepaskan tanggungjawab. Adik-beradik nak lepas Yusuf daripada negeri dia, Sayyarah nak lepas Yusuf daripada barang-barang dia ni supaya dia relax. Kalau tidak dia. Orang yang tak betul buat kerja ni takut duk ambil kan bos tengok kan banyak kan. Jadi akhir-akhir jadi jumpa orang nak beli. Ambil cepat. Jadi semua tu dengan harga yang murah. Allahu akbar. Sedih Yusuf. Budak comel, budak lawa, jual pula dengan harga murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargai. Sungguh Masya Allah, gitu mau nak buat ke Yusuf ni. Tak, kalau nak jual berkata orang jual lah dengan harga yang berpatutan. Dengan budak comel lawa gini mungkin jual tak ada macam budak beringah apa ni orang panggil budak apa ni khipuk gini. Allahu akbar. Biarlah, itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, yang penting bagi kita ibrah, pengajaran bahawa itulah yang berlaku. Baik, tak, Tuhan tak cerita panjang. Berapa hari pula daripada negeri dia ni nak sampai ke Mesir, bagaimana keadaan Yusuf dalam kumpulan masuk dalam guni ke apa, Tuhan tak cerita belakang. Kita betul seduk cari. Kita nak ambilnya Yusuf telah tiba di bumi Mesir. Allahu akbar. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, siapa di Mesir jual pula Mesir, 2 kali kena jual. Hak jual belinya Aziz Misra, katanya dia ni Raisus Syurtah, ketua polis KPN kalau kita sini, ketua polis negara Mesir berjadi. Orang besar jugalah, pembesar negara Mesir. Dia apa beli Yusuf, buat balik.
buat balik ke rumah, berkatalah orang Mesir yang membeli Yusuf kepada isterinya. Siapa dia? Tengok nota di bawah 386. Orang yang membelinya ialah seorang pegawai tinggi Mesir yang terkenal dengan nama Al-Aziz. Bukan nama dia tu. Aziz ni makna orang besar. Aziz makna orang besar. Kalau kita kat orang-orang VIP lah. Gitulah. Seperti yang tersebut pada ayat 30, dan isterinya menurut ahli sejarah dikenali dengan nama Zulaikha. Zulaikha ni bukan nama dia. Kata nama dia Ra'in. Wallahu alam, Zulaikha tu gelaran dia. Kalau kita kat cik puan, nah, moga orang bini orang besar, Aziz gelaran suami dia, Zulaikha tu gelaran isteri. Cik puan lah, puan Seri lah, macam-macam nama lah. Moga orang besar ni. Datin Seri, biarlah. Itu istilah zaman dia, zaman kita ada istilah dia. Yang penting kita nak ceritanya, bila dia beli buat balik, dia kata apa kepada isteri dia? Dia kata, akrimi maswah, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. Kalau bahasa kita Kelantan kak, adinda, jaga molek budak ni, jaga baik-baik. Allahu Akbar. Jaga baik-baik budak ni. Sebab apa? Akrimi manzilahu wa muqamahu. Jaga molek budak ni, jangan buat satu kalu, kan? Allahu Akbar. Tujuan dia apa? Tengok ni. Tujuan dianya, asa an yanfa'ana. Dia kata, semoga dia berguna kepada kita. Budak ni, semoga dia ni berguna kepada kita, maknanya aku tengok budak ni baik. Au nattakhizahu walada, atau kita jadi dia ni anak angkat kita. Kita jadi dia ni anak siapa? Anak angkat. Di sini sebahagian ulama tafsir kata Al-Aziz ni tak ada anak. Aqim, mandul. Jadi jumpa budak comel kak, jaga molek, kita boleh jadi, kita pegang dia baik-baik. Yang fa'ana, dia boleh bantu kita esok nak jaga ekonomi kalau dia kita tua esok. Au nattakhizahu walada, ataupun kita jadi dia anak angkat. Sebab apa? Maka di situlah kata di para ulama, naj'alahu waladan bitabani, kita jadi dia anak angkat. Di sini katanya dia tidak ada anak. Siapa tak ada anak? Aziz Mesir ni tak ada anak. Tanda sikit. Kata di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud kata, afrasun nasi thalathatun. Orang yang bijak, tilikkan dia panggil farasah. Ilmu farasah ni ilmu tilik orang. 3 orang dia terbijak dalam dunia ni, di antara lah, kan? Tanda sikit. Yang pertama, Aziz Mesir, ketika dia kata akrimi maswa asa an yanfa'ana, jaga molek budak ni beri manfaat pada kita. Jadi alhamdulillah, manfaat sungguh Yusuf ni kepada negeri Mesir. Allahu Akbar. Seorang lagi, bintu Syuaib, anak Nabi Syuaib. Bila Nabi Musa sampai ke Madian, dia tolong bagi minum air ke kambing dia. Dia balik repot kaya dia, ya abati stajir, abah ambil lah dia tu. Siapa dia tu pemuda hak bagi minum air kambing kita saat ni. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang hak elok kita lantik pegawai kita ni, orang yang kuat, amin, mempunyai amanah. Kata di Ibnu Mas'ud kata, farasah, ilmu tilik ni anak Syuaib tepat. Sebab apa? Memang dia boleh jadi bini Nabi. Masya Allah, tabarakallah, orang hebat. Orang yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, hina tafarrasa fi Umar, ketika dia farasah memilih Sayyidina Umar menjadi pengganti dia. Ini apa ni?
kata di Abdullah Mas'ud, dia kata 3 orang yang afrasun nas, orang yang paling bijak memilih orang, takbir mimpi. Jadi kita ni kadang-kadang bijak pilih orang tapi tak kena. Ada orang kita tengok muka dia wujuhun nayrah, muka comel, nampak akhlak baik, pak bagi jawatan berona selalu. Itu dia panggil malang kita. Ada setengah orang ni kalau dia milih orang kena, dia pilih orang kena, jadi molek. Ana perhati 2-3 orang sahabat kita ni, dia pilih kawan-kawan. Dia tengok budak ni cerdik ngaji, pak dia pergi lalu nikah dengan anak saudara dia lah, cucu saudara dia, yang penting dia buat natu lalu. Dan budak-budak dia pilih tu juru belaka, kata mu ni indaka farasah. Pasal telah kata di dalam asal kata farasatul mukmin, tilikkan orang mukmin tu hot jila hati dia kena sasaran. Kita ni tak tahu tim pilih tak tim pilih dah. Kadang-kadang kita pilih orang tu tak mudah dah, dengan interview dengan apa, masuk kerja 3 hari bahasa malah hangit kakak ni. Tak ada juga lagu tu. Kita pasal telah kita nak pilih orang buat menantu kau buat kawan kau kena tengok molek. Jangan dia tengok rupa gitu ya. Maka alhamdulillah Aziz Misra di antara orang yang muwaffaq fi ikhtiyarihi li Yusuf alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Habislah kita cerita Nabi Yusuf tadi. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Allahu akbar. Kak, foto cerita. Allah Ta'ala ni dia tak cakap banyak. Dia kata apa? Dan demikianlah cara kami menetapkan kedudukan Nabi Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi. Habislah. Mana Yusuf pun membesar, panjanglah cerita dia tu. Lama mana tu cerita lain. Yang pentingnya Nabi Yusuf sudah berada di bumi Mesir. Dan Allah kata aku berilah kedudukan dia daripada dimusuhi, daripada dicemburui, daripada disakiti. Mari duduk dalam singgahsana banglo besar di Mesir. Alhamdulillah. Berkesakat belum banglo besar, terlampau disayangi pula oleh Imra'atul Aziz, makcik dia. La ilaha illallah. Ujian mari pula. Hak awal dulu dibenci, sekarang ini disayangi. Adik-beradik Yusuf, dengan tangan mereka mencampak Yusuf dalam telaga, tak lama lagi tangan ini yang menadah tangan daripada Yusuf, berilah kepada kami bida'ah, makanan. Itulah kata di para ulama tadabbur, dia kata tangan yang menghina, tangan inilah akan hina di hadapan orang yang dihina. Pasal itulah kita jangan sombong dengan orang. Hari ni orang mari minta benda, kita tengking, kita jerekah, kita hambak, kan? Kita tak tahu masa depan. Nanti kita pula pergi duduk terhagih-hagih minta dengan orang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ayyamud dual, hari berputar. Yaumul lana wa yaumun alaina, hari ni hari kita, boleh jadi esok hari ke atas kita. Baik, kita pergi kepada episod Yusuf belum habis. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, dan untuk kami mengajar kepadanya sebahagian dari ilmu ta'bir mimpi. Ilmu ta'bir mimpi, yakni ilmu tafsir mimpi. Mana Yusuf ni, episod hidup dia naik dengan mimpi. Daripada awal lagi, tribulasi dia dengan mimpi. Akhir sekali, sampai dia ke kemuncak pemerintah Mesir dengan sebab mimpi. Dia tak naik dengan pilihan raya, dia tak naik dengan konspirasi langkah tu langkah ni, tapi langkah Yusuf langkah mimpi. Masya Allah, tabarakallah. Yusuf naik dengan mimpi. Jadi kata di ulama, ta'wilil ahadis ai tafsir mimpi. Itu dia antaralah ta'birur ru'ya. Ada katanya ta'wilul ahadis, maknanya dia ni akan jadi nabi dengan hukum hakam. Yang pentingnya episod dia tu berbagai. Kita boleh jamakkan pandangan-pandangan ulama tafsir yang menyebut sedemikian. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan untuk kami
dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang ditetapkan. Tuhan kuasa ya. Dia boleh wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah Taala jatuh hukum, tak ada siapa boleh kritik apa yang nak Tuhan nak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak faham, tak reti apakah hikmah di sebalik apa yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, kita tak tahu. Jadi di sini kita kena belajar ilmu, mempelajari hikmah kan. Jadi yang di antara fawaid tarbawiyah, dia kata Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Yusuf yang begitulah episod hidup dia. Akhir sekali makkannahu fil ardi, Allah Ta'ala beri kepada tamkin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni waktu di Mekah, Nabi juga kena berfikir bahawa janganlah kita susah hati. Apa yang dibuat oleh puak-puak Quraisy kepada Nabi, mereka juga akan berakhir. Allahu Akbar. Yang kedua, man bulia, siapa dibala, diuji, wahwa min ahlil khairi wassalah, sedangkan dia orang baik. Kita kadang-kadang sedih juga, aku orang baik, tak pernah menipu orang, tak pernah kata ke orang, tak pernah mengenak ke orang kan. Duduk dalam masjid, tiba-tiba orang mari fitnah, lempar tuduhan kepada kita macam-macam. Kita kata demikianlah Nabi Yusuf orang terlalu baik, budak kecil, anak Nabi, dicampur dalam telaga, nya jadi bahan-bahan jual beli bisa manimbaksin dengan harga yang tak ada nilai. Kita kata subhanallah, kalau pergi jual Yusuf dengan standard dia, label dia, budak comel, berebut tak, dia panggil bida ke apa dia, tenda terbuka Mesir, logik ni dah jual senyap-senyap bisa manimbaksin darahim ma'dudatin. Allahu Akbar. Demikianlah kita manusia, apabila kita tidak dinilai oleh orang, maka kita akan dihina. Tak apa, sabar. Nabi Yusuf pula tidak dinilai oleh adik-beradik, tidak dinilai oleh sayyarah, maka dijual dengan harga yang murah. Kita lagi itulah keadaan. Kadang-kadang sedih, aku kerja dakwah, kerja buat kebajikan, kerja bantu orang, kerja tiba-tiba semua kerja kita dihentam oleh netizen, dihentam oleh orang ramai, tidak menghargai. Kita kata biarlah, Yusuf dulu telah melalui proses ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melalui, kita sebagai pendakwah akan melalui. Allahu Akbar. Itu ayat. Kemudian dalam ayat ini yang ketiga, sekali lagi hukum al-laqit, hukum budak yang dijumpai. Dalam siri lepas ada sebut dah sikit kan. Allahu Akbar. Imtadat. Jadi adik-beradik Yusuf, tangan dia campur Yusuf, akhirnya tangan itulah yang pergi hollow kepada Yusuf, minta bantuan. Kita kata kita ni jangan sombong, jangan hari ni kita atas, boleh jadi esok kita di bawah. Allahul musta'an. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata waqala allazi ishtarahu, berkata orang hak beli di Mesir, lam yubayyinil Quran, Allah Ta'ala tidak sebut nama apa jawatan dia, apa nama isteri dia, li anal Quran laisa kitab hawadis wa tarikh. Quran ini bukan buku sejarah, bukan buku rekod sejarah. Wa innama qasasuhu hikamun wa mawa'iz, cerita-cerita semua hikmah, pengajaran, iktibar, nasihat kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir. Yusuf dah besar, apa dia akan jadi? Tengok ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allahu Akbar. Dan tatkala Yusuf sudah sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, dia panggil umur matang. Bila ke umur matang ini? Sudah bahas pula ulama. Waktu lifa fi miqdaril muddah. Ulama pula berbeza tentang tempoh matang. Ada kata umur 33 tahun sampai ke umur 40. Jadi di antara ulama kata 33 tahun, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Wahidi kata aksarul mufassirin,
mengatakan dia 33. Ada kata umur 20, ada kata umur lebih lagi. Yang pentingnya di sini timbul soalan. Timbul soalan, kata Nabi-Nabi ni dibangkitkan ketika umur 40. Daripada kecil lagi kita dengar, kita belajar kitab Tauhid, Akidah, ustaz kita, tuan guru kata, Nabi-Nabi dibangkitkan umur 40. Seperti umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam genap 40 tahun. Maka di sini ulama tafsir dan ulama akidah juga mengatakan tidak syarat. Bukan semua Nabi dibangkit umur 40. Ada yang lebih awal lagi, ada yang lebih muda lagi. Cuma ghaliban, kebiasaannya. Kebiasaannya umur 40. Pada itulah kalau kata Yusuf di sini umur 33 tahun. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit umur 33. Yahya Sayyidan wa Hasuran masih lagi dibunuh waktu umur dia muda. Jadi kita kata apa? Ghalib 40. Tapi ada beberapa orang yang tak sampai umur 40. Ini di mimbabil muhasabah lah. Ya pentingnya balagha asyuddahu, Yusuf sampai peringkat umurnya yang sempurna, iktamala khalquhu wa aqluhu. Matang dia, ada kata umur 33 tahun wallahu alam, ada kata kurang lagi. A'tainahu an-nubuwata wal ilma. Allah kata sini atainahu hukman wa ilma. Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Bahas pula sini ulama ni kata, ada kata an-nubuwah di sini dengan makna nabi. Dia jadi nabi dah, dia kata. Sudah dapat wahyu menjadi nabi. Ada kata al-nubuwah di sini dengan makna kefahaman yang baik, kematangan berfikir. Hukma dengan makna al-hukmu bermakna al-amalu bil ilmi, dan ada kata hukum mana dia dapat terima jawatan. Kita kata wallahu alam, itulah yang disebut oleh para ulama tafsir. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha membaik amalannya. Kata di para ulama, najzil muhsinin, orang baik Allah akan balas baik, siapa saja pun. Tapi tak samalah dengan Yusuf. Yusuf balasan dia tamkin, jadi ketua, jadi pemerintah negara Mesir. Jadi ada orang lain boleh balasan lain pula. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Orang baik akan dibalas baik. Cara balasan tak sama, tapi pembalasan itu ada. Setiap orang baik akan dibalas dengan baik. Benda yang dibalas tak sama. Yusuf boleh jawatan, orang lain boleh ni pula. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita kisah Nabi Yusuf. Dia sudah besar, dia sudah matang. InsyaAllah dalam ayat 23 bermulanya episod yang keempat, siri-siri berhadapan dengan godaan. Warawadathu allati huwa fi baitiha, dia akan digoda oleh perempuan yang dia duduk di rumah tu. Cerita ni panjang, penelitian juga perlu, sebab banyak masuk Israeliat dalam cerita ini. Bahkan setengah orang buat novel lagi, kisah cinta Nabi Yusuf. Hasya wa kalla. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.